اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 18, baris yang ke-13 daripada atas. Baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama daripada 4 syarat bagi rukun rokok, bahawa ada ia rokok, kemudian daripada tamam, kemudian daripada sempurna Fatihahnya, mengikut tertib sembahyang, yang mana selepas sempurna membaca Fatihah, berpindah kepada rukun rokok. Jadi syarat untuk sah rukun rokok kena sempurna bacaan Fatihah. Kalau rokoknya belum sempurna bacaan Fatihah, maka batal sembahyang. Kemudian daripada tamam Fatihah ni, rokok ni kemudian tamam Fatihah pada orang yang lain daripada masbuk. Siapa? Sama ada orang sembahyang seorang diri, sama ada imam ataupun makmum yang muafiq. Lain daripada orang masbuk ni, sembahyang seorang diri, imam dan juga makmum yang muafiq. Jadi kita fokus kepada makmum yang muafiq. Orang sembahyang seorang diri, orang yang menjadi imam, pastilah mereka tamam sempurna membaca Fatihah, barulah mereka rokok. Kita pergi kepada makmum yang muafiq. Jadi makmum yang muafiq sama juga dengan orang sembahyang seorang diri, sama juga dengan imam. Makmum muafiq wajib tamamkan bacaan Fatihah sebelum daripada rokok. Adapun makmum yang masbuk, imam rokok, maka makmum masbuk diwajibkan rokok serta merta bersama dengan imam. Jadi kita ni kalau kira minggu yang ke-6 dah ni, pada pembicaraan syarat yang pertama daripada 4 syarat rokok. Minggu yang ke-6 kita pergi kepada muafiq dan masbuk. Muafiq, masbuk, hukum, takrif dan hukum sudah berulang kali jelas dah. Jadi minggu ni kita nak pergi kepada permasalahan. Jadi muafiq dapat masa satu Fatihah sebelum imam rokok, hukumnya wajib tamamkan, wajib sempurnakan bacaan Fatihah sebelum daripada muafiq rokok. Masbuk ni makmum yang tak dapat masa satu Fatihah pertengahan, imam rokok, masbuk wajib rokok mengikut imam. Kemudian makmum muafiq yang wajib menyudahkan bacaan Fatihah, dia akan ketinggalan daripada imam.
yang kita sudah bicara dahulunya, dimaafkan ketinggalan kalau tidak ada keuzuran 2 rukun, kalau ada keuzuran 3 rukun panjang. Yang tak ada keuzuran, saya contoh dahulunya, imam membaca surah Qul Huwallah, surah pendek, yang mana makmum tu tahu dah imam akan membaca surah Qul Huwallah. Yang saya datangkan contoh dahulunya semayang sunat tarawih. Kalau kuk kapung semayang sunat tarawih ni, rakaat kedua imam akan mengulangi surah Qul Huwallah. Imam baca surah Qul Huwallah pula segera, tidak ada berhenti selepas dia selesai membaca Fatihah. Dan imam pula membaca Qul Huwallah pula dengan cepat, dengan wasal kadang-kadang. Jadi makmum sudah mengetahui bahawa imam akan baca surah yang pendek, maka makmum muafiq ni, memang muafiq lah makmum ni. Sebab naik rakaat kedua, imam baca Fatihah kuat, sebelum imam baca Qul Huwallah, dapat tak masa satu Fatihah? Dapat lah. Kalau imam baca Fatihah kuat sampai selesai, dapat tak masa satu Fatihah? Menung tu kena perobat kot lain tu. Memang dapat masa, tapi kita belum membaca, tapi masa dapat. Jadi jelas rakaat kedua tarawih itu makmum tu makmum yang muafiq, dapat masa. Makmum yang muafiq, yang dapat masa. Pada ni ni umum lah. Kalau kata rakaat kedua tarawih ni makmum ni orang yang sakit lutut, orang gemuk kan, saya sebut dah sebelum ni kan, orang yang lambat gerak diam sebab dia sakit lutut, sakit tubuh, gemuk. Jadi rakaat pertama tarawih, imam bangkit rakaat kedua, dia bangkit tu lambat sebab dia sakit. Jadi di situ kemungkinan jadi masbuk. Tak apalah tu, kita cerita hak kebiasaan ni. Jadi rakaat kedua muafiq. Tapi makmum muafiq ni tahu dah bahawa imam akan membaca surah yang pendek, maka makmum ni wajib menyelesaikan bacaan Fatihah. Makmum muafiq yang tak ada uzur ni, yang tahu dah imam akan baca surah yang pendek, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Mana? Rukun rakaat yang pertama, rukun i'tidal yang kedua. 2 rukun sahaja. Rukun rakaat yang pertama, rukun i'tidal yang kedua. Rukun rakaat panggil rukun panjang, rukun i'tidal panggil rukun pendek. Rukun panjang dan rukun pendek, 2 rukun yang dimaafkan. Adapun kalau muafiq yang keuzuran, hak tu dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Rakaat rukun panjang yang pertama, sujud yang pertama rukun panjang yang kedua, sujud yang kedua rukun panjang yang ketiga. Contoh keuzurannya macam mana? Uzur ni, hak tak sengaja ni macam mana? Makmum tak tahu semayang fardu biasa ni, tiba-tiba imam baca surah pendek, Qul Huwallah ke, Wal Asri ke, Inna A'tayna ke, dia baca surah pendek. Hak tu keuzuran. Hak tarawih tadi, rakaat kedua tarawih, tahu dah imam akan baca surah Qul Huwallah. Itu tak panggil keuzuran, sebab dia tahu. Jadi hak tidak keuzuran ni hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja. Dia tetap wajib kena tamamkan, sempurnakan bacaan Fatihah. Imam rakaat dia baru baca Fatihah separuh. Tarawih ni pula rakaat pula cepat. Imam i'tidal, dia baru tinggal, dia i'tidal ni baru nak baca siratal ladzi. I'tidal pula cepat juga tu imam ni. Imam pun nak turun kepada sujud yang pertama. Pada ni 2 rukun dah ni, rakaat dan i'tidal. Imam turun sahaja daripada i'tidal, walaupun lutut belum letak di latar lagi. Sujud yang pertama jauh lagi, lutut apa latar lagi, tapi sudah tidak panggil berdiri dah, sebab i'tidal ni dalam berdiri. Sudah tidak namakan berdiri, maka bukan i'tidal lah. Tapi sujud belum masuk, tapi i'tidal sudah tidak ada, sebab dia sudah hilang rukun berdiri kan. I'tidal kan berdiri kan, tapi rukun sujud dah masuk lagi.
Duk tengah. Mana dak. I'tidal pun dak dah. Sujud belum lagi. Mana apa itu? Sudah ketinggalan 2 rukun yang sempurna. Rakaat yang pertama, i'tidal yang kedua. Makmum muafiq tadi batal sembahyang. Kalau sampai situ. Tapi jangan sampai situ batal. Jangan sampai situ. Di i'tidal. Di i'tidal. Di i'tidal ni belum lagi ketinggalan 2 rukun. Sebab i'tidal masih lagi dalam i'tidal. Baru dia panggil ketinggalan 1 rukun lah. Rokok barulah i'tidal. Nak sudah baca tak sempat. Sebab siratal ladzi nak baca ni tak sempat. Sebab dia nak turun pada sujud dah ni. Nak rokok tak boleh. Sebab dia muafiq. Siratal ladzi je tak boleh. Dia kena tamam Fatihah. Dia kena sempurna Fatihah. Siratal ladzi dia tak baca, muafiq dia rokok, batal sembahyang. Tapi nak sudahkan Fatihah, nak baca siratal ladzi, imam nak turun dah tu. Ketinggalan 2 rukun batal pula. Nak rokok tanpa menyudahkan baca batal juga. Wajib niat mufarakah. Wajib niat cerai dengan tu imam. Wajib. Asal muafiq nak rokok, siratal ladzi belum baca. Rokok tanpa tamamkan sempurnakan batal sembahyang. Sudah baca. Imam nak turun pada sujud yang pertama dah ni. Nanti kan ketinggalan 2 rukun. Batal juga. Batalah wajib niat mufarakah. Itu je jalan dia. Kalau gini macam mana? Pakai rakaat tu pakai dak dikira. Lepas tangan ikut imam i'tidal lah. Fatihah sudah baca, rakaat dak buat lah. Mana rakaat tu tak dikira, nanti imam beri salam tarawih rakaat kedua tu barulah bangkit naik tambah 1 rakaat. Tidak ada pilihan tu. Pilihan tu tidak ada. Pilihan nak ikut imam tanpa menyudahkan bacaan Fatihah, tanpa rakaat tu tidak dikira. Pilihan tu tidak ada. Pilihan tu tidak ada. Memang itu bukan keuzur, nampak tahu dah. Jadi untuk mengelak berlaku seumpama ni, yang memang tahu dah tu imam akan baca surah pendek rakaat kedua tarawih qul huwallah, kebanyakan makmumnya akan memulai baca Fatihah awal sedikit. Imam baca Fatihah kuat rakaat kedua tarawih sampai separuh dah, lebih separuh sikit ke, makmum pun bismillahirrahmanirrahim. Dia mula dah baca Fatihah. Dia tak tunggu sampai ke imam selesai baca Fatihah sebab masalah tadi. Gitulah biasa berlakunya. Dah comel ke kita baca Fatihah imam belum selesai membaca Fatihah? Memang tak comel. Tapi kenapa buat gitu? Hujung nanti lagi berat. Kena niat mufarakah. Jadi biasa makmum akan baca Fatihah awal sedikit. Itu yang tidak ada keuzuran. Mayang fardu biasa ni, mayang berjemaah maghrib isyak ke, kalau subuh tak ada dak, imam baca qul huwallah ke, wal asri ke, inna a'tayna ke, tak ada subuh dah. Tu imam mengatuk tu. Maghrib lah biasanya, maghrib. Isyak pun dak juga. Isyak dia akan baca al-hakatah biasa tu imam. Tapi ada juga tu imam. Ada. Rakaat pertama isyak, dia baca Quran besar. Allah lah, bila nak rokok ni memang panjang sangat. Yang ambil Quran besar, mana makruh seumpama tu. Orang panggil tu imam yang tidak faqih, tu imam yang tak belajar ilmu fiqh. Naik rakaat kedua, dia nyesal berkali sebab tadi baca panjang. Qul huwallah, isyak qul huwallah. Isyak qul huwallah rakaat kedua. Tu ni tak reti nak letak surah ni. Jadi biasa maghrib lah. Naik rakaat kedua, maghrib. Rakaat pertama dak lah, rakaat kedua lah pendeknya. Imam baca wal asri ke, inna a'tayna ke, qul huwallah ke, kita baru nak bismillah ni. Kita imam habis dah baca surah pendek di rakaat, kita baru nak iyyaka na'budu lah, dak kira lah. Buat contoh je tu. Berarti imam pun i'tidal, kita baru nak siratal ladzi. Imam pun terus sujud, tak apa, maaf 3 rukun panjang. Bukan 2 rukun dah, 3 rukun panjang. Dia gini, kita semain berjemaah ni
dimaafkan ketinggalan. Sebab kita makmum ni dia kena imam berpindah rukun, makmum segera berpindah rukun. Itu dia makmum mengikut imam. Imam berpindah rukun, makmum berpindah rukun. Makmum dia tidak akan terpisah daripada tu imam. Faham tak ni? Tapi oleh kerana muafiq wajib menyodorkan bacaan Fatihah, terkadang terpaksa terpisah daripada imam, terjarak daripada imam. Kita sebagai jemaah, imam berpindah rukun, segera berpindah rukun. Itu makmum. Jangan dia jadi macam lambat makruh gitu. Tak kena gitu makmum. Dia kena imam berpindah rukun siap dah, makmum segera berpindah rukun. Melainkan kerana nak menyempurnakan kewajipan. Apa kewajipan di sini? Membaca Fatihah. Rukun sembahyang wajib menyempurnakan bacaan Fatihah bagi makmum yang muafiq. Bukan sengaja ni, bukan sengaja nak jarakkan dengan imam, tapi terpaksa terjarak dengan imam kerana nak menyempurnakan bacaan Fatihah yang menjadi kewajipan. Hak terpaksa ni lah, terpisah ni, ada yang dibenarkan ketinggalan 2 rukun, ada yang sampai ke 3 rukun panjang. Faham tak ni? Bila sebut kata 2 rukun panjang dan pendek, rokok rukun panjang, iktidal rukun pendek, itu 2 rukun. Faham tak ni? Hanya 2 rukun saja hak asal dia. Sebab kata maafkan ketinggalan 2 rukun. Bila keuzuran barulah 3 rukun. Sebut kata 3 rukun, 3 rukun panjang. Ar-rukun at-tawil, 3 rukun panjang. Ada ni. Hak kadang-kadang bicara 2 rukun, 3 rukun ni pun kadang-kadang tak betul kadang-kadang bicaranya. Ada dalam buku sekolah pun 3 rukun pun tak betul dia tulis. Dan pernah saya tengok dalam TV, dia tak panggil 3 rukun panjang, dia panggil 3 rukun besar dia panggil. Tak kira panjang besar kau anda dia lah. 3 rukun besar. Mana 3 rukun besar? Rokok rukun besar yang pertama, iktidal rukun besar yang kedua, duduk antara sujud sujud yang pertama rukun besar yang ketiga. Ya gitu. Dia 3 rukun besar. Dia bilang sekali dengan iktidal. Lepas sujud yang pertama tu tak sudah juga baca Fatihah. Lepas tu dia buat hukum di sini pula. Tengah ngajar dalam TV. Dah apa lah. Wakong je lah pakai imam, pakai jalan lah. Pula dah. Kata boleh dia ajar dalam TV gitu. Dan dulu buku sekolah dulu pun gitu juga. 3 rukun panjang dibilang sekali dengan iktidal. Tak, 3 rukun panjang ni iktidal rukun pendek, duduk antara sujud rukun pendek. Ada ni. Bahkan kalau muafiq yang dimaafkan ketika 3 rukun sampai sujud yang kedua tak selesai juga pun tetap dia tak boleh nak rokok. Bukan kata tak apalah pakai siang ke muafiq itu beri lah. Dah. Tadi dah 3 rukun besar tu, rokok, iktidal, sujud yang pertama. Sujud yang pertama tak selesai juga. Pakai tak apa dah boleh rokok dah dia kata. Dia beri. Jadi sekarang ni sebut kata 2 rukun panjang dan pendek, 3 rukun panjang. 3 rukun panjang ni hak keuzuran lah. Tadi contohnya imam baca surah pendek, makmum tidak menyedari. Sebab saya ada tulis di kertas tu. Antara keuzurannya, sebab saya ada tulis itu, dimaafkan ketinggalan 2 rukun sama ada panjang atau pendek. Yang kedua 3 rukun panjang, rokok dan sujud kerana keuzuran, seperti lambat bacaan kerana kejadian digagap. Jadi dia memang muafiq. Tersebut dah mengulpah hak gagap. Tapi dia nak sudah Fatihah tu. Dia jadi ini saya sebut mengulpahkan ada bagai-bagai orang ni. Ada tu imam yang tak boleh baca Alhamdulillah. Dia tak boleh baca. Tak boleh baca.
Dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia kena gitu. Jadi kalau orang tak biasa ikut tu imam ni, dia akan qori mana pula ni? Tak. Dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Dia kan wasal. Sebab dia tak boleh nak baca al. Dia tak boleh nak baca. Dia tak boleh. Al. Tapi ni tidak gagap. Ini orang cakap comel. Dan ni bukan orang gagap, ni orang cakap comel. Tapi al tu warna apa benda dia ada jing seko ke mana tu, duduk cekek tekuk ke mana. Dah dia bukan gagap. Ayat lain boleh baca, al aja tak boleh baca. Jadi dia terpaksa kena, tu tak ada apa-apa tu, dia cuma dia pelik. Peliklah kita ni. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Hak lain dia tak wasal. Hak lain comel tak wasal. Dia bukan tak imam wasal, dia dah tak wasal. Tapi situ tu buat apa dia wasal? Dia ada ni kekurangan, keuzuran. Jadi orang ni gagap. Memang dia muafiq sangat-sangat. Tapi Allah lah, imam rokok, dia imam o'ak lagi, imam tidak, imam sujud, imam doa sujud, contohlah. Dia boleh habislah baca, dia pun rokok, dia pun iktidal, imam pun naik kat kedua. Gitulah. Dimaafkan ketinggalan. Faham tak? Ni saya pernah ditanya. Nasib baik ditanya. Ustaz dimaafkan 3 ukur panjang. Dimaafkan ketinggalan 3 ukur panjang. Mana dimaafkan 3 ukur panjang? Dimaafkan. Jadi rokok tak payah lah. Iktidal tak payah lah. Sujud tak payah lah. Pakai ikut imam lalu dah. Kalau imam sujud kedua, pakai turun ke bawah sujud kedua. Rokok iktidal tak payah. Sebab maaf. Kata dimaafkan ketinggalan. Bukan dimaafkan rokok halal. Halal dah. Rokok free tak payah. Tidak free tak payah. Dia kata dia maafkan, maknanya rokok free. Tik mak tanggung tau. Tidak free, tik mak tanggung. Cuba ngajar. Bukan tik mak tanggung Fatihah muafiq saja. Bukan tik mak tanggung Fatihah masbuk saja. Rokok tidak tik mak tanggung. Jekau dia orang. Jadi dimaafkan ketinggalan. Bukan rokok tidak tak buat. Dia pun sempatlah rokok. Imam naik kat kedua dah. Dia pun iktidal, lepas tu turun sujud yang pertama, duduk antara sujud yang kedua. Imam selesai dah baca Fatihah kat kedua atas. Dia pun naik berdiri, imam baca surah pendek. Sekejap imam rokok. Daripada berdiri sampai merokok tak dapat masa satu Fatihah, maka masbuklah gagap ni. Bila masbuk, rokok segera. Tapi masa yang dia tak dapat tu, kita letaklah 10 saat, 15 saat. Kalau orang lain, kalau 10-15 saat tu boleh baca 2-3 ayat Fatihah. Tapi masa tak dapat lah, memang masbuk lah. Tapi dia dengan masa 10 saat, 15 saat tu, yang orang boleh baca 2-3 ayat Fatihah, bismillah tak boleh mula lagi. Sekalipun, rokok. Gitu je. Itu lambat. Bacaan kena gagap. Di antara lagi syok pada bacaan Fatihah. Sama juga. Keuzuran apa panggil? Imam rokok dia mari syok. Pada syok ni 50-50. Berasa macam baca dah Fatihah tadi. Rasa macam tak baca lagi ni. Pada ni. Hukumnya belum baca. Yang dianya baca kemungkinan 50%, tak baca kemungkinan 50%. Di syok bukan pasti tak baca. Selagi tu yakin terlupa baca Fatihah, tu jelas tu memang tak baca. Memang tak baca Fatihah. Hak ni seperti rasa baca, tapi dok orang kali nak kata dok betul. Apa dah dia panggil syok. Hukumnya belum membaca. Imam sudah rokok, dia memang muafiq dapat masa, tapi
Hak lupa betul belum membaca. Hak ni hukumnya belum membaca juga. Masa dapat dia muafiq. Dia tetap wajib kena tamam sempurnakan bacaan Fatihah. Imam rokong, imam iktidal. Maksudnya yang pertama, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tu contoh hukum uzuran. Satu lagi tulis situ membaca doa iftitah.